Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam sesi PDPR kita yang kedua bagi minggu selepas cuti penggal yang berlangsung baru ni. Hari ini kita masih teruskan dalam topik bab 6 iaitu elektrik dan kemagnetan. Sebelum ni kita dah bincang sumber tenaga boleh baharu dan tidak boleh baharu, contoh-contoh sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu, dan contoh-contoh penjana elektrik yang ada di Malaysia. Alhamdulillah kita dah habis yang tu. So hari ni kita akan sambung lagi dalam bab penjanaan tenaga elektrik juga. Okay, kita sambung yang tu. Tapi dia punya hasil pembelajaran kita hari ni yang pertama menerangkan dengan contoh proses penjanaan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber tenaga. Jadi kita akan tengok macam mana penjanaan elektrik tu daripada sumber-sumber tenaga yang kita belajar minggu lepas, hari-hari itu. Kemudian membezakan antara arus terus dan arus ulang alik. Okey, lagi kita akan bincangkan. Okey, tetapi dulu proses penjanaan tenaga elektrik. Apa itu proses penjanaan tenaga elektrik dan alat yang digunakan? Okey, biasanya alat yang digunakan untuk penjanaan elektrik adalah dipanggil generator, ataupun penjana. Ialah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Menjana ni apa? Menghasilkan tenaga elektrik. Alat dia kita panggil generator. Ada generator yang menggunakan minyak, ada generator yang menggunakan turbin lah nanti ya. Kita akan tengok. Okey, apabila engkol, ni kalau kita tengok ni model generator lah. Apabila engkol pada satu model generator itu diputarkan, bila kita putarkan engkol ni, satu arus yang dikenali sebagai arus aruhan akan dihasilkan. Pengaliran arus aruhan ini menyalakan LED. Bila engkol ni, kita panggil engkol kan. Kalau motor engkol tu bila kita start ya, pusing. Okay, bila pusing dia akan memusingkan gegelung dawai dan dia ada magnet. So dekat sini akan ada arus aruhan. Okay, arus aruhan ni menghasilkan tenaga elektrik yang mana akan menyalakan LED. Tu model generator lah. Okay, secara asasnya macam itulah konsep dia. Okay, proses penyalaan elektrik ni. Okay, pada tahun 1831 ahli sains Michael Faraday telah melakukan satu siri kajian tentang penjanaan elektrik dengan menggunakan medan magnet. Arus elektrik dihasilkan oleh gerakan dawai dan gerakan magnet. Tadi kan kita tunjuk dah dawai itu dengan magnet macam mana menghasilkan elektrik kan. Dengan adanya aruhan. Bila ada arus aruhan, saya tidak langsung menghasilkan arus elektrik. Okey. Okey, tengok macam ni ya. Ni magnet. Dawai dia gerak ke atas ke bawah, so dia akan ada arus elektrik. So ini alat galvanometer ni digunakan untuk membaca ataupun menilai arus elektrik. Sama juga solenoid ni dibuat gulungan dan menggerakkan. Di tengah-tengahnya ada magnet. Bila bergeraknya ke atas dan ke bawah, secara tidak langsung galvanometer akan bergerak. Bila bergerak menunjukkan adanya arus elektrik. Okey, gerakan dawai menyebabkan garis medan magnet dipotong. Okey, bila gerakan dawai ke atas ke bawah ni dia akan memotong medan magnet antara arus utara dan arah medan utara dan medan selatan ni dia ada medan magnet dia. Bila kita gerakkan dawai, secara tidak langsung dia akan memotong medan magnet tu. Dawai penyambung atau solenoid digerakkan melalui ruang antara kutub magnet dengan pantas. Kan kita tahu, kita belajar utara ke selatan dia masuk magnet dia kan. Bila kita gerakkan dengan laju, solenoid tu dia akan memotong. Dia akan bergerak melalui medan-medan magnet tu. So garis medan magnet dipotong, arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung atau solenoid dan mengalir melalui galvanometer. Bila dia memotong saja medan magnet, secara tidak langsung dia akan menghasilkan arus aruhan. Okey, boleh. Jarum penunjuk galvanometer terpesong. Secara tidak langsung, okey. Arus dia akan menggerakkan jarum galvanometer. Okey, medan magnet menyebabkan ini tadi bincang. Okey. Okey. Kita tengok yang ni stesen jana kuasa tenaga elektrik. Macam mana dia menghasilkan.
Okey, stesen gandang kosong menggunakan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti diesel, gas asli dan arang batu. Okey, kita tengok ada dua kan sumber tenaga, satu boleh baharu, tidak boleh baharu. Yang ni kita guna apa ni? Yang ni guna apa ni, terma, maksudnya guna diesel, gas asli dan arang batu. Okey, bahan api dibakar. Okey, bahan api dibakar. Ayak masuk. Okey, pembakaran bahan api. Air dididihkan. Ayak yang dalam dandang ni ataupun kita panggil dalam macam loji lah. Okey, dia akan panas menjadi steam. Jadi dipanaskan, steam akan naik. Steam akan naik, air dididihkan menjadi steam. Setidak langsung steam akan memutarkan turbin. Turbin tadi anchor tadi lah. Okey. Okey, dia akan memutarkan turbin. Bila memutarkan turbin ni dia memotong arus magnet, medan magnet. Setidak langsung dia akan penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. So, mula dengan pembakaran bahan api, air dididihkan menjadi steam, steam memutarkan turbin dan penjana menghasilkan tenaga elektrik. So, perubahan yang pertama dia tenaga kimia, tenaga haba, tenaga kinetik dan tenaga elektrik. Mula-mula tenaga kimia dulu, pembakaran ni tenaga kimia. Kemudian tenaga haba, steam ni, steam yang terhasil tenaga haba. Tenaga kinetik, penggerakan turbin ni. Kemudian yang setelah turbin ni bergerak, apa terhasil? Tenaga elektrik. So ada 4 perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Okey, cara solar pula. Tenaga kuasa yang menggunakan tenaga solar. Sinaran cahaya matahari, dia akan pancar kepada panel suria. So, panel suria akan menukarkan tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga elektrik. So, ada dua. Ada satu, tenaga cahaya daripada matahari. Kemudian, tenaga cahaya daripada matahari ditukarkan oleh panel solar kepada tenaga elektrik. So, tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Perubahan bentuk tenaga dia. Ada dua saja untuk tenaga solar. Mudah. Okey, yang ni hidroelektrik. Yang mana menggunakan di Malaysia. Okey. Kalau kamu tengok ni empangan. Empangan dilepaskan air. Rawang kuasa. So dia akan mengalir daripada tempat yang tinggi ke tempat rendah. So dia akan jadi apa? Laju lah, air turun dengan laju. Bila air turun dengan laju, dia akan menggerakkan turbin. So menggerakkan turbin, apa yang turbin ni buat? Turbin ni akan menjana elektrik yang ada dalam penjana. So apa mekanisme dia? Air tersimpan dalam empangan yang tinggi. Saya tahu tadi kan. So, air ni bergerak dari aras tinggi ke aras rendah dengan laju. Setelah dengan laju ni, dia akan menggerakkan apa? Mengalirkan atau memutarkan turbin. So, turbin akan menghasilkan tenaga elektrik. So, perubahan dia, tenaga kupaian gravitis yang tersimpan, air yang bergerak dan memutarkan turbin dijadikan tenaga kinetik. Dan tenaga kinetik ni akan menghasilkan tenaga elektrik apabila turbin ni kita jumpa dah. Tadi dah tengok solar, dah tengok tenaga elektrik, dah tengok terma. Okay, angin pula. Okay, yang ni kincir angin nama dia. Kincir angin ni dia akan terima angin yang kuat. So apa yang dia akan buat? Bilah ni akan berputar. Okay, udara ni kalau saya ada angin, dia akan menggerakkan bilah. Bilah ni akan berputar. Dalam bilah ni ada apa? Dalam bilah ni ada turbin. So, turbin ni yang buat apa? Turbin ni akan menjana elektrik yang ada dalam penjana. So turbin ni akan bergerak menyebabkan penjana ni boleh menghasilkan tenaga elektrik. So kita tengok mekanisme dia, udara bergerak atau angin. Angin menggerakkan bilah. Bilah memutarkan turbin. Dan menghasilkan, penjana menghasilkan tenaga elektrik. So bentuk tenaga dia, tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Dua juga, tenaga kinetik angin menggerakkan kipas, dan kipas akan, turbin dalam kipas tu akan menjana elektrik. Kedua. Okey, api nuklear. Okey, nuklear. Nuklear bukan bom nuklear, ni tenaga nuklear. So uranium ni sebagai bahan nuklear. So bila dia diaktifkan, uranium ni diaktifkan, ada tindak balas akan berlaku. So tindak balas tu akan menyebabkan apa? Akan memanaskan air. Okay, dia ada ayak sini . So ayak dalam ni. Ayak dalam reaktor nuklear ni. So ayak ni akan mendidih, menghasilkan steam. Steam akan buat apa? Akan menggerakkan turbin. Turbin akan menjana, menjana elektrik yang dilakukan oleh penjana.
Jadi mekanisme dia apa? Tindak balas nuklear. Apabila uranium diaktifkan, air dalam reaktor dididihkan menjadi steam. Steam memutarkan turbin, dan turbin ni menggerakkan penjana untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi 4 tenaga yang ada: tenaga nuklear, tenaga haba, tenaga kinetik, dan tenaga elektrik. Okey, 4 bahan api nuklear. 4 perubahan bentuk tenaga dalam stesen jana kuasa bahan api nuklear. Okey, yang ni biogesim. Biogesim ni apa? Hasil energi, sampah-sampah, dan juga bahan buangan sawit semua kan, yang ada dalam tanah. Okay, dia tanam semua bahan-bahan yang sampah-sampah dan sisa-sisa ni ke dalam tanah, menyebabkan dia akan keluar gas. Gas tu dipanggil gas metana. Bila gas metana dia akan keluar, dia akan menyalakan api. Okey, bila menyalakan api, dia akan mendidihkan air. Selepas mendidihkan air, apa yang dia akan buat? Dia akan keluar steam. Okey, steam ni buat apa? Steam ni kan panas kan, dia akan menggerakkan turbin. So, bila turbin ni bergerak, dia akan menghasilkan tenaga elektrik yang dibuat oleh penjana. So, yang pertama, mekanisme dia, metana dihasilkan oleh biogesim. Yang kedua, air dididihkan menjadi steam. Kemudian steam memutarkan turbin. Dan yang terakhir, penjana menghasilkan tenaga elektrik. So, apa dia punya bentuk tenaga terhasil? Tenaga kimia kepada tenaga haba. Tenaga haba berubah kepada tenaga kinetik apabila turbin bergerak, dan tenaga kinetik ini akan berubah kepada tenaga elektrik. 4 perubahan bentuk tenaga. Okey, baik, kita dah tengok macam mana penghasilan tenaga elektrik. Ni kita nak tengok 2 jenis arus yang ada. So yang pertama, arus terus. Arus terus ni apa? Arus terus ni ialah arus elektrik yang mengalir dalam satu arah saja. Maksudnya apa? Kamu guna sampai masa kamu akan habis. Tak macam tenaga elektrik kat rumah kamu kan. Tenaga elektrik kat rumah kamu, arus lain, arus alik. Sentiasa ada, tak habis kan. Tapi kalau kamu guna bateri macam torchlight, lama-lama dia akan habis. Main kereta kontrol dia akan habis. Kalkulator bateri dia akan habis. Sebab apa? Sebab dia adalah arus terus. Dia akan mengalir satu arah saja. Bila mengalir satu arah, lama-lama dia akan habis. Okey, contoh penjana atau sumber tenaga elektrik yang menghasilkan arus terus, sel suria. Arus terus akumulator ataupun bateri kereta atau motor. Kemudian sel kering ni, bateri ni. Biasanya adalah arus terus. Sebab tu kalau tengok positif dan negatif. So bila dia bergerak satu arah saja, lama-lama dia akan habis. Okey. Arus selang alik pula, arus selang alik adalah arus elektrik yang arahnya berubah-ubah secara berterusan. Jadi dia akan bergerak. Guna pusing balik. Macam tu. Tu dia panggil arus selang alik. Tadi arus terus jatuh habis. Arus alik ni dia sentiasa ada lah. Selagi mana tidak terputus litar. Selagi mana litar itu bersambung, arus tak akan sentiasa bergerak. Okey. Okey, alat mengukur. Okey, OSK. OSK ni apa? OSK ni dipanggil osiloskop sinar katod. Ialah sebuah alat elektronik yang boleh digunakan untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf, arah arus dan perubahan volten bagi arus terus dan arus ulang alik. Yang ni dia punya apa panggil? Alat untuk mengukur arus ulang alik. Okey. Macam mana dia buat? Okey, dia ada gandauan Y untuk mengubah magnitud ketinggian tompok cahaya. Pasangan Y untuk menderas kedudukan tompok cahaya secara menegak. Ni dia akan ukur. Bila kita pusing saja yang ni, ni dia duduk kat mana? Bawah ke atas ke tengah ke macam tu kan. Pasangan X yang secara mengufuk. Ni. Okey, pasangan X yang mana bila kita pusing dia, sama ada dia bergerak ke kanan atau ke kiri sebelum memulakan pengukuran. Arus ulang tarik, switch arus terus dan arus ulang alik. Yang ni kita boleh pilih nak ukur arus terus ke arus ulang alik. Dipilih mengikut jenis input yang diterima. Okey. Kemudian tombol kawalan keamatan untuk mengawal kecerahan tompok cahaya. Yang ni
Bila kita pusing dia, nak bagi dia terang kan nak bagi dia malap, macam tu. Tombol kawalan fokus mengawal ketajaman. Yang ni nak kawal tombol ni nak bagi nampak sharp ataupun nak bagi berkembang. Ini dasar masa untuk mengawal tombol cahaya melintasi. Cara mengukur ini dia nak ukur frekuensi dia, berapa minit pergerakan tu. Dia boleh bergerak mungkin beberapa saat ataupun beberapa millisecond. Berapa banyak cahaya bergerak dalam satu masa. So itu untuk perbincangan kita hari ni. Kita dah bincang yang pertama, macam mana penjaraan tenaga elektrik dihasilkan. Yang kedua, macam mana perbezaan perubahan tenaga dalam penjaraan elektrik. Dan yang ketiganya, perbezaan antara arus ulang-alik dan arus terus, serta alat yang digunakan untuk mengukur arus ulang-alik dan arus terus. Okey, saya rasa itu saja untuk perbincangan kita hari ni untuk sesi PDPR yang secara rakaman ni. So sekejap lagi kita boleh buat perbincangan sikit untuk untuk kamu lebih faham apa yang dibincangkan hari ni nah. Jadi dengan itu kita tamatkan kelas pada hari ni. Okay, jumpa lagi pada kelas akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.